Bab 5 Pembentukan Malaysia. Sejarah KSSM Dekatan 5. Isi kandungan 5.1 Konsep Gagasan Malaysia, 5.2 Perkembangan ide dan usaha pembentukan Malaysia, 5.3 Reaksi tempatan dan negara jiran terhadap pembentukan Malaysia, 5.4 Langkah pembentukan Malaysia, 5.5 Perjanjian Julai 1963 dan peristiwa pengisytiharan Malaysia, 5.6 Konfrontasi dan usaha menangani. 5.1 Konsep Gagasan Malaysia. Konsep gagasan Malaysia ialah konsep yang menggabungkan beberapa bekas tanah jajahan British di Asia Tenggara. Ide ini tercetus pada 27 Mei 1961. Ide dibuat melalui ucapan Tunku Abdul Rahman di Hotel Edelweiss, Singapura, semasa majelis makan tengah hari di hadapan Persatuan Wartawan Luar Negeri di Asia Tenggara. Ide ini mewujudkan satu bentuk penyatuan ekonomi dan politik yang melibatkan Persekutuan Tanah Melayu dengan Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei. Ide ini telah menarik perhatian wartawan-wartawan yang hadir dan menimbulkan pelbagai reaksi positif dan negatif di Asia Tenggara. 5.2 Perkembangan ide dan pembentukan Malaysia. Ide pembentukan Malaysia dikemukakan pada akhir abad ke-19 yang melibatkan pihak British dan penduduk tempatan. Ide pegawai British. Pada 1887, Lord Brassey mencadangkan penggabungan Sarawak, Sabah, negeri Melayu dan negeri-negeri Selat supaya menjadi tanah jajahan yang besar. Pada 1951, Sir Malcolm MacDonald mencadangkan penggabungan tanah jajahan British di Asia Tenggara bagi membentuk entiti politik dan ekonomi. Pada 1952, Sir Gerald meminta penggabungan wilayah disegerakan bagi tujuan keselamatan. Pada 1960, Sir Geoffrey Tory mencadangkan penyatuan Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu atas kepentingan ekonomi. Idea penduduk tempatan. Pada 1906, terdapat majalah Al-Imam yang menggesa penyatuan raja dan orang Melayu dalam pendidikan dan pembangunan ekonomi di alam Melayu. Pada 1938, konsep Melayu Raya diperjuangkan oleh nasionalis Tanah Melayu seperti Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Ide mereka untuk menggabungkan Tanah Melayu dan Indonesia tidak berhasil karena Indonesia telah mengisytiharkan kemerdekaan pada 1945 tanpa melibatkan Tanah Melayu. Pada tahun 1955, Tunku Abdul Rahman berucap di persidangan Agung UMNO tentang cadangan Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei menyertai Persekutuan Tanah Melayu. Pada tahun 1958, Datuk Mustafa Harun, pemimpin Sabah, menyatakan minat untuk membawa Sabah bergabung dengan Persekutuan Tanah Melayu. Rasional idea pembentukan Malaysia. Faktor pembentukan Malaysia terbagi kepada 4, yaitu yang pertama ialah keselamatan. Hal ini untuk mengelakkan ancaman komunis di Singapura dan Sarawak. Yang kedua ialah keseimbangan komposisi penduduk. Penggabungan Sarawak, Sabah, dan Brunei akan menyeimbangkan komposisi antara kaum. Yang ketiga ialah mempercepat kemerdekaan di Sabah dan Sarawak. Yang keempat ialah pembangunan wilayah. Hal ini dapat meningkatkan taraf hidup pribumi dalam pelbagai aspek seperti infrastruktur, sosial, dan ekonomi yang lebih seimbang. 5.3 Reaksi tempatan dan negara jiran terhadap pembentukan Malaysia. Reaksi awal terhadap gagasan Malaysia terbagi kepada 2, yaitu tempatan dan negara jiran. Tempatan yaitu Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah, Singapura, dan Brunei. Bagi negara jiran pula ialah Indonesia, Filipina, dan Thailand. Reaksi tempatan. Persekutuan Tanah Melayu. Gagasan Malaysia mendapat sambutan baik daripada penduduk Tanah Melayu dan parti politik. Parti politik secara prinsipnya bersetuju dan menerima cadangan pembentukan Malaysia, walaupun wujud perbezaan pendapat dalam pelaksanaannya. Di Sarawak, terdapat pelbagai reaksi daripada pemimpin dan penduduk. Parti Berjasa, PANAS, Pesaka, dan SCA menyokong manakala SUPP dan SNAP menentang cadangan tersebut. SNAP menentang pada peringkat awal, namun kemudiannya menyokong. Di Sabah, pada peringkat awal, penduduk Sabah berasa curiga dan bimbang menyebabkan timbul pelbagai reaksi. Parti di Sabah seperti UNCO, USNO,
Pasok Momogun dan Sabah Chinese Association (SCA) menyokong ide pembentukan Malaysia. Oleh karena keinginan penduduk Sabah untuk mendapatkan kemerdekaan secara berasingan, terdapat pemimpin yang menentang cadangan ini seperti Ong Ki Hui, E.M. Az-Zahari, dan Donald Stephen. Walau bagaimanapun, Donald Stephen kemudiannya menyokong pembentukan Malaysia. Di Singapura, People Action Party (PAP) yang dipimpin oleh Lee Kuan Yew menyambut baik rancangan ini. Parti Rakyat Singapura menentang gagasan Malaysia. Di Brunei pula, Sultan Brunei yaitu Sultan Omar Hafiz Saifuddin mengalu-alukan cadangan pembentukan Malaysia. Parti Rakyat Brunei menentang cadangan tersebut karena lebih berminat untuk menggabungkan Brunei, Sarawak, Sabah, dan Kalimantan Utara dalam satu kesatuan. Reaksi negara jiran. Di Indonesia, Kerajaan Indonesia menentang pembentukan Malaysia pada peringkat awal. Namun Dr. Muhammad Hatta, yaitu Naib Presiden Indonesia, dan Dr. Subandrio, Menteri Luar Indonesia, mengalu-alukan pembentukan Malaysia. Di Filipina, Presiden Diosdado Pangan Macapagal menentang karena menuntut wilayah Sabah. Bagi Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu, tuntutan ini adalah di bawah urusan Kerajaan British. Di Thailand, Kerajaan Thailand memberikan reaksi positif dan menerima pembentukan Malaysia. Pembentukan Malaysia dianggap memperkuat usaha ke arah keamanan di rantau Asia Tenggara. 5.4 Langkah pembentukan Malaysia. Usul pembentukan Malaysia dibentangkan di Dewan Rakyat pada 16 Oktober 1961 dan mendapat sokongan majoriti ahli Dewan. Sokongan ini membolehkan Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu menggerakkan usaha membentuk Malaysia. Pelbagai cara dilakukan untuk merealisasikan pembentukan Malaysia. Antaranya, mengadakan lawatan ke negeri yang terlibat, penubuhan Jawatan Kuasa Setiakawan Malaysia (JSKM), referendum Singapura, rundingan London, Suruhanjaya Cobalt, dan Jawatan Kuasa Antara Kerajaan (JAK). Bagi siri lawatan, pada bulan Julai 1961, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengadakan lawatan ke Sarawak dan Brunei bertujuan untuk meninjau dan bertemu dengan pemimpin tempatan bagi menerangkan rancangan pembentukan Malaysia. Seterusnya, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu mengatur lawatan pemimpin Sarawak dan Sabah ke Persekutuan Tanah Melayu. Pada bulan Ogos 1962, Datuk Bandar Abang Haji Mustafa, Temenggung juga Anak Bareng, Donald Stephens, dan Datuk Mustafa Datuk Harun mengadakan lawatan untuk meninjau kemajuan di Persekutuan Tanah Melayu. Seterusnya, pada November 1962, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengadakan lawatan ke Sarawak dan Sabah. Akhir sekali, lawatan rombongan Dr. Burhanuddin Al-Helmi dan Ghaffar Baba ke Sarawak dan Sabah. Lawatan ini menunjukkan terdapat kesepakatan dalam kalangan ahli politik di Tanah Melayu untuk menjelaskan gambaran sebenar tentang rancangan Malaysia kepada penduduk Sarawak dan Sabah. Jawatan Kuasa Setiakawan Malaysia (JSKM). Malaysia Solidarity Consultative Committee (MSCC) atau dikenali sebagai Jawatan Kuasa Setiakawan Malaysia (JSKM) ditubuhkan ketika persidangan ahli-ahli Parlimen Commonwealth di Singapura pada 23 Julai 1961. Mesyuarat JSKM diadakan sebanyak 4 kali, iaitu di Jesselton, Kuching, Kuala Lumpur dan Singapura. Jawatan kuasa ini terdiri daripada wakil pemimpin dari Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan Sabah. Donald Stephens dilantik menjadi pengerusi JSKM. Dalam mesyuarat kedua, JSKM membuat keputusan menyokong rancangan Malaysia. Jawatan kuasa ini memainkan peranan penting dalam memberikan kefahaman kepada pemimpin tempatan dan mendapatkan sokongan terhadap pembentukan Malaysia. Tujuan penubuhan JSKM termasuklah meyakinkan penduduk Sarawak dan Sabah tentang pembentukan Malaysia, menyediakan ruang perbincangan bagi mendapatkan kata sepakat terhadap pembentukan Malaysia, mengumpulkan pandangan terhadap pembentukan Malaysia, menyebarkan maklumat berkaitan dengan Malaysia, dan memupuk aktiviti penghebahan dan mempercepatkan pembentukan Malaysia. Seterusnya, referendum Singapura. Rundingan antara Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dengan Singapura yang diadakan pada bulan Ogos 1962 hingga bulan September 1962 menghasilkan persetujuan penyertaan Singapura ke dalam Malaysia. Satu referendum diadakan di Singapura pada awal bulan September 1962
menyatakan bentuk pilihan Singapura menyertai Malaysia. Keputusan referendum mendapati rakyat Singapura bersetuju untuk bergabung membentuk Malaysia seperti syarat yang ditetapkan oleh Kerajaan Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu. Keputusan ini membolehkan Singapura menyertai Malaysia. Rundingan London. Pada bulan November 1961, rundingan antara Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dengan Kerajaan British berhubung dengan pembentukan Malaysia diadakan di London. Kedua-dua kerajaan bersetuju agar ditubuhkan sebuah Suruhanjaya bagi meninjau reaksi penduduk di Sarawak dan Sabah. Seterusnya, Suruhanjaya Cobalt. Suruhanjaya ini dibentuk secara rasmi pada bulan Januari 1962. Suruhanjaya Cobalt mengandungi wakil yang dilantik oleh Kerajaan British dan Persekutuan Tanah Melayu. Lord Cobalt dilantik menjadi pengerusi. Ahli-ahli terdiri daripada Sir Anthony Abel, Sir David Watterson, Muhammad Ghazali Syafi'i, dan Wong Pau Ni. Suruhanjaya ini melawat 35 pusat lawatan, 20 pusat lawatan di Sarawak dan 15 pusat lawatan di Sabah. Menjelang bulan Jun 1962, Suruhanjaya Cobalt menyerahkan laporan kepada Kerajaan British dan Persekutuan Tanah Melayu. Akhir sekali, pembentukan jawatan kuasa antara kerajaan, JAK. Kerajaan British dan Persekutuan Tanah Melayu mengumumkan penubuhan Intergovernmental Committee atau dikenali sebagai jawatan kuasa antara kerajaan, JAK, pada bulan Ogos 1962. Jawatan kuasa ini diwakili oleh Kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. Penubuhan JAK bertujuan menyediakan rangka perlembagaan dan membentuk keperluan melindungi kepentingan Sarawak dan Sabah. Jawatan kuasa ini dipengerusikan oleh Lord Lansdowne, Menteri Tanah Jajahan. Timbalan pengerusi ialah Tun Abdul Razak Hussein. Wakil Sarawak ialah Ketua Setiausaha Peguam Negeri, Setiausaha Kewangan, Datuk Mustafa Datuk Harun, Donald Stephen dan Koh Siak Chiu. 5 jawatan kuasa kecil dalam JAK ialah Perlembagaan, Kewangan, Perkhidmatan Awam, Perundangan dan Kehakiman, dan Organisasi Jabatan. 5.5 Perjanjian Julai 1963 dan Peristiwa Pengisytiharan Malaysia. Perjanjian Julai 1963 yang turut dikenali sebagai Perjanjian Malaysia atau Malaysia Agreement MA63 ialah sebuah dokumen yang ditandatangani oleh Kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan Singapura. Perjanjian ini ditandatangani pada 9 Julai 1963 di London. Kandungan perjanjian ini adalah seperti yang dikemukakan oleh JAK. Prinsip utama perjanjian ini mengiktiraf hak yang sama kepada semua negeri dalam Malaysia. Antara intipati dalam perjanjian Malaysia ialah tarikh pembentukan Malaysia adalah 31 Ogos 1963. Sarawak, Sabah dan Singapura akan menjadi ahli dalam Persekutuan Malaysia bersama-sama Persekutuan Tanah Melayu. Kerajaan British akan mengiktiraf kedaulatan Sarawak, Sabah dan Singapura dalam Malaysia. Memberikan kelebihan kepada Sarawak dan Sabah menubuhkan Kabinet Negeri. Memperuntukkan tempoh masa peralihan, contohnya dalam bidang pentadbiran awam serta pendidikan kepada Sarawak dan Sabah. Akhir sekali, penduduk Bumiputera di Sarawak dan Sabah mendapat pengiktirafan sama seperti orang Melayu dalam Perlembagaan Persekutuan. Misi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB). Indonesia membuat bantahan rasmi pembentukan Malaysia di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB). Oleh itu, UTAN, Setiausaha Agung PBB, mengumumkan penubuhan sebuah jawatan kuasa, iaitu United Nations Malaysia Missions (UNMM) pada 12 Ogos 1963 untuk menilai dan membuat laporan. Lawrence Michel Moore, Duta Amerika Syarikat di PBB, mengetuai rombongan melakukan tinjauan di Sarawak dan Sabah. Pembentukan Malaysia yang sepatutnya diisytiharkan pada 31 Ogos 1963 ditangguhkan kerana laporan Setiausaha Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu hanya dapat disiapkan pada 14 September 1963. Pada 14 September 1963, misi ini menerbitkan laporan penduduk Sarawak dan Sabah yang menerima pembentukan Malaysia. Peristiwa Pengisytiharan Malaysia di Kuala Lumpur, yang di-Pertuan Agong membacakan pengisytiharan Malaysia di Stadium Merdeka dan disaksikan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Manakala di Sabah pula,
Datuk Mustafa Datuk Harun mengumumkan pengisytiharan Malaysia di Kota Kinabalu, Sabah serta menandatangani surat sumpah jawatan sebagai Yang di-Pertuan Negeri Sabah yang pertama. Tun Abdul Razak Hussein mewakili Kerajaan Persekutuan. Di Sarawak pula, Datuk Abang Haji Openg, Haji Sapi'i mengangkat sumpah jawatan Yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Pengisytiharan Malaysia dibaca oleh Khir Johari, Wakil Kerajaan Persekutuan di Kuching, Sarawak. Turut hadir ialah anggota Kabinet Negeri. 5.6. Konfrontasi dan usaha menangani. Kerajaan Indonesia tidak menentang pada peringkat awal rancangan pembentukan Malaysia. Penentangan mula muncul selepas pemberontakan Brunei 7 Disember 1962 apabila Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj membuat kenyataan bahawa Indonesia terlibat membantu pemberontakan. Partai Komunis Indonesia menggunakan kesempatan ini untuk menyelar rancangan Malaysia sebagai penerusan dasar neokolonisme yang dirancang oleh kerajaan British. Pada 12 April 1963, tindakan ketenteraan terawal berlaku apabila pendaratan tentera dan separa tentera Indonesia di Tebedu, Sarawak. Kemudian, pada 29 Disember 1963, berlaku peristiwa berbalas tembakan antara tentera Malaysia dengan Indonesia di Kalabakan, Sabah. Pada 2 September 1964, berlaku peristiwa pendaratan seramai 30 orang gerila Indonesia di Labis, Johor. Gerila Indonesia yang masuk ke Johor ditahan oleh pasukan tentera Malaysia. Dr. Ismail Abdul Rahman membawa isu serangan ini ke dalam Majlis Keselamatan PBB. Kaedah provokasi tidak mengubah pendirian Malaysia untuk bertindak selain cara diplomatik. Langkah menamatkan konfrontasi. Malaysia menggunakan pendekatan diplomatik dalam usaha menangani konfrontasi. Tanggungjawab menyusun strategi diserahkan kepada Kementerian Luar Negeri yang diketuai oleh Muhammad Ghazali Shafi'i. Tugas utama kementerian ini adalah untuk mematahkan kempen propaganda dan mendapatkan sokongan negara luar. Dalam tahun 1963, usaha awal menamatkan konfrontasi dilakukan oleh U Tan, Setiausaha Agung PBB. Beliau mengutus wakilnya, C.V. Narasimhan, pada bulan Februari 1963 untuk berunding dengan pemimpin kerajaan Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu. Seterusnya, Presiden Macapagal menganjurkan rundingan peringkat pegawai di Manila pada 9 April 1963. Negara kita diwakili oleh Muhammad Ghazali Shafi'i. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj menerima undangan Presiden Soekarno untuk bertemu di Tokyo pada 1963. Dalam pertemuan ini, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj menerangkan tujuan pembentukan Malaysia. Seterusnya, Tun Abdul Razak Hussein menghadiri mesyuarat peringkat Menteri Luar di Manila pada 7 hingga 11 Jun 1963 bagi mencari penyelesaian konfrontasi. Dr. Subandrio, Menteri Luar Indonesia, hadir bagi pihak negaranya. Akhir sekali, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj menghadiri mesyuarat bersama-sama Presiden Soekarno dan Presiden Macapagal di Manila pada 31 Julai hingga 5 Ogos 1963. Hasil penting ialah penerimaan kerajaan Indonesia dan Filipina terhadap pembentukan Malaysia selepas penilaian dibuat oleh PBB terhadap Sarawak dan Sabah. Rundingan Malaysia, Indonesia dan Filipina berlangsung pada tahun 1964 melibatkan 2 persidangan peringkat menteri di Bangkok dan 1 sidang kemuncak di Tokyo. Peranan utama dimainkan oleh Tanat Koman, Menteri Luar Thailand yang menganjurkan pertemuan dengan Menteri Luar Indonesia. Peralihan kepimpinan di Indonesia pada 30 September 1965 menamatkan konfrontasi. Jeneral Suharto melantik Jeneral Ali Moer Topo dan Adam Malik untuk berunding menamatkan konfrontasi. Kerajaan Indonesia mengumumkan penamatan konfrontasi pada 4 Ogos 1966. Tun Abdul Razak Hussein menandatangani perjanjian persetujuan normalisasi hubungan Indonesia dan Malaysia di Jakarta pada 11 Ogos 1966.